Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bayyina waj'alna minar rasyidin. Yang saya hormati, lagi dikasihi ashabas sa'adah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, Tuan Nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para abaik, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita buka kuliah kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat seterusnya, kepada ahli keluarga kita yang telah pergi meninggalkan kita. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan pertemuan kita pada malam ini, dan alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita termasuk, kita yang hadir di rumah Allah pada malam ini termasuk dalam mereka yang mendapat undangan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan-lisannya Bilal yang memanggil kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita dapat menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan dapat duduk sebentar untuk mendengar sedikit tazkirah dan juga mu'izzah yang mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada kita, yang akan memperbaiki amal ibadat kita sebelum kita pergi meninggalkan dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kepada satu pesanan daripada ahli sufi yang mana menyebutkan bahawa ketika mana kita mampu untuk membaca Al-Quran dan kita boleh membaca Al-Quran, tetapi kita tidak membaca Al-Quran, tetapi dalam masa yang sama kita boleh membaca benda-benda yang lain, WhatsApp ke, kita baca Facebook, Instagram dan sebagainya, kita baca. Kata ahli sufi itu, kita takut Allah Ta'ala dah tak nak berbicara dengan kita. Bila Allah Ta'ala dah tak nak berbicara dengan kita, maka Allah Ta'ala dah mula sibukkan kita dengan benda lain. Yang keduanya, pesan dia lagi mengatakan bahawa ketika mana kaki kita mampu untuk melangkah masuk ke dalam masjid, ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, tak perlu dipapah, tak perlu berkursi roda, kita mampu berjalan, tapi kita tak masuk, kita tak melangkah pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam masa yang sama kita boleh pergi ke tempat-tempat yang lain. Kita takut, kata ahli sufi itu, kita takut kita sudah
tidak dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumahnya. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, lazimkanlah, ambillah sempatan, carilah masa dan luangkan masa untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya antara waktu maghrib dan juga isyak. Yang lebih baik kalau dapat 5 waktu, dapat berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan meneruskan kuliah kita. Iaitulah pada pertemuan sebelum ini kita dah bicarakan pada ayat yang terakhir kita pertemuan kita, iaitulah ayat yang ke-70. Kita masih lagi dalam kuliah tafsir, iaitulah tafsir pada suratul Kahfi. Kita ayat yang terakhir pertemuan yang sebelum ni, iaitulah ayat yang ke-70. Dalam masa kita membicarakan ketika mana Nabi Allah Musa alaihi salam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi belajar, menuntut ilmu dengan Nabi Allah Khadir alaihi salam. Dan kita dah bicara beberapa ayat sebelum daripada itu, ketika mana Nabi Musa alaihi salam minta izin kepada Khadir alaihi salam untuk dia belajar. Dan Khadir dah beritahu kepada Nabi Musa alaihi salam bahawa kamu tidak akan boleh bersabar bila mana kamu nak belajar dengan aku, kamu tak akan boleh bersabar. Sebab bila mana Musa kata insya-Allah kamu akan mendapati aku di kalangan orang yang sabar. Maka Nabi Khadir tanya balik kepada Nabi Musa alaihi salam, macam mana kamu nak sabar sedangkan kamu tak tahu apa ilmu yang kamu akan pelajari? Sebab ilmu yang dipelajari yang nak diajar oleh Nabi Khadir alaihi salam, ilmu yang ada pada Nabi Khadir, dia tidak sama dengan ilmu yang ada pada Nabi Musa alaihi salam. Sebab ilmu yang ada pada Nabi Musa, ilmu yang seperti mana yang kita belajar pada hukum fiqh dia, bila mana keadaan bertemu begini dia akan jadi begitu. Tetapi ilmu yang ada pada Nabi Khadir alaihi salam, ilmu yang sebaliknya, yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan hanya ilmu itu Allah Subhanahu wa taala beri kepada Khadir sahaja. Yang dipanggil sebagai ilmu yang orang Melayu panggil sebagai ilmu laduni, ilmu yang boleh mentafsir ataupun boleh mengetahui apa-apa yang belum berlaku, dia dah tahu dah. Maka muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada ayat yang ke-71, ayat yang ke-71, bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaha qala aqrattaha lituriqa alaiha. Pada ayat ini, apa yang nak dibicarakan dalam ayat ini pula, ayat yang ke-70, setelah Nabi Khidir alaihi salam telah memberikan keizinan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk belajar dengan dia, dah diberi keizinan, maka bila Nabi Khidir dah izinkan untuk belajar, maka mereka pun berdua telah berjalan. Sebelum tu Nabi Musa ditemani oleh sahabat dia Yusha' bin Nun. Tetapi Yusha' bin Nun, setelah Nabi Khidir alaihi salam, Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, bila mereka ni dah berjalan berdua, watak ataupun fungsi Yusha' bin Nun dah tidak ada lagi dah. Dah tak ada dah Yusha' bin Nun pada masa tu. Masa bertemu tu, ketika mana Khidir, Nabi Musa dengan Yusha' bin Nun berjumpa dengan Khidir, masih ada lagi Nabi Yusha' bin Nun. Tetapi setelah berjumpa jumpa dan minta keizinan dan bersetuju Nabi Khadir alaihi salam nak ajarkan ilmu kepada Nabi Musa ni, maka pada waktu tu Nabi Yusha' bin Nun dah tak ada dah. Kita tak tahu ke mana, sebab tak diceritakan
lebih lanjut lepas pada kisah tu. Jadi berjalanlah mereka berdua tu. Kemudian mereka ni bila dah berjalan pada ayat yang ke-70, mereka terpaksa pergi ke seberang, pergi ke seberang. Mereka berada di seberang sini, seberang laut sebelah sini, nak pergi ke sana. Maka bila nak pergi ke sebelah sana, mereka terpaksa menaiki sampan ataupun naik kapal. Bila naik kapal, mereka kebetulan bila Nabi Khadir dan juga Nabi Musa alaihissalam sampai ke kawasan untuk mereka nak pergi ke seberang sana, ada kapal, maka dimintalah izin. Nabi Khadir alaihissalam minta izin nak naik kapal tersebut untuk dibayar. Dia nak bayar naik. Tapi pemilik kapal itu ataupun sampan itu bersama dengan anak-anak kapal tadi kata tak apa, naik je. Sebab mereka ni kenal dengan Nabi Khadir alaihissalam. Maksudnya Nabi Khadir ni memang ada dekat situ. Dia memang orang kenal, dia orang situ, dia memang orang kenal. Dia bukan wujud bila mana datang Nabi Musa nak belajar dengan dia baru dia ada. Tidak, dia memang dah ada. Maksudnya orang tempatan, orang situ kenal dia. Dia bukan baru datang. Maksudnya dia orang situ dah kenal. Bila mana Nabi dia nak minta izin naik kapal tu, naik sampan tu, orang tekong dan juga anak kapal kenal dia dan benarkan dia masuk, dia naik kapal tersebut tanpa mengenakan bayaran. Naik dengan percuma je, tak perlu bayar apa-apa. Kemudian barulah kita sampai kepada ayat yang 71, iaitulah ayat yang ke-71. Maksudnya maka berjalanlah keduanya, iaitulah sehingga tak kala keduanya menaiki perahu, lalu Khadir alaihi salam telah menebuk perahu itu. Masa Musa berkata, lalu Musa berkata, mengapa kamu menebuk perahu itu? Adakah kamu mahu menenggelamkan orang-orang yang ada di dalam perahu ini? Sungguhnya kamu telah melakukan kesalahan yang amat besar. Muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum daripada tu, bila Musa minta kebenaran dengan Nabi Khadir alaihissalam untuk belajar, Nabi Khadir dah pesan dah kepada dia, nak belajar boleh, tapi jangan tanya apa-apa. Kalau dia tengok Nabi Musa tengok Nabi Khadir buat apa, jangan tanya dan jangan tegur apa perbuatan dia tadi. Maka Nabi Musa bersetuju pada peringkat awal bila nak belajar, dia setuju. Bila dah setuju, maka Nabi Khadir pun bersedialah untuk mengajar. Maka dia berjalan. Bila jalan, tadi saya sebut dia naik ke perahu, minta benar nak naik ke perahu dan orang beri naik percuma. Bila dah naik percuma, tiba-tiba Nabi Khadir alaihi salam bila dah naik dalam perahu tadi, dia tebuk perahu tersebut. Maksudnya dia lobangkan perahu tu. Lalu Nabi Musa alaihi salam menegur dia. Ini memang satu ilmu yang ada pada Nabi Musa dan seorang rasul. Rasul ni bila mana melihat berlakunya maksiat ataupun berlakunya kesalahan, bila orang tu dah bagi tumpang percuma, tiba-tiba dia tebuk pula perahu ni. Kalau bayar pun, kalau naik bayar pun, kita tak boleh nak merosakkan pengangkutan awam ataupun kita dah naik, walaupun kita kena bayar, naik kapal terbang kita kena bayar, mana boleh kita nak tebuk sekati kapal terbang tu. Sama juga naik bas ke naik apa ke, tak boleh kita nak rosakkan walaupun kena bayar. Ini free. Dalam naik free, dia tebuk pula. Maka Nabi Musa alaihi salam terus tegur. Sebab apa? Ilmu yang ada pada Nabi Musa bila tebuk tu merosakkan harta benda orang, satu kesalahan. Maka
ilmu yang ada pada Nabi Musa, maka Nabi Musa bila seorang rasul, maka dia tegur perbuatan tu salah. Perbuatan tu salah. Orang bagi tumpang percuma, kita tebuk pula. Itu salah. Sebab apa? Nabi Musa dia seorang rasul, dia tak boleh tengok berlakunya kemungkaran. Dia tak boleh tengok berlakunya perkara-perkara maksiat yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tegur. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut maradi bil maksiatil maksiat wa maradi bil kufratil kufra. Bila mana redha dengan maksiat, maka termasuk dalam golongan maksiat. Redha dengan kekufuran masuk dalam golongan kekufuran. Jadi bila berlakunya kesilapan, tebuk tu, maka dia tegur. Itu ilmu yang ada pada dia memang menjadi satu kesalahan, tebuk. Merosakkan harta benda tu, salah. Sebab tu dia tegur. Tapi ilmu yang ada pada Khidir, Nabi Musa tak tahu apa yang Allah Ta'ala dah ajar pada Khidir. Kenapa Nabi Khidir buat macam tu? Apa yang akan berlaku pada kapal tu, Nabi Musa tak tahu. Jadi walaupun satu benda Nabi Khidir dah pesan dah, jangan tegur, jangan tanya sehingga aku sendiri yang ceritakan. Jangan tanya sehingga aku sendiri yang ceritakan. Jadi ilmu Nabi Khidir nak belajar dengan Nabi Musa. Adapun kalau hari ni kita, orang kawan-kawan ajak pergi belajar ilmu, mari kita belajar dengan guru aku. Tapi kau jangan tengok je guru aku buat apa. Jangan tanya. Tu kena siasat lah. Jaga takut bahaya. Ajaran sesat dan sebagainya. Kadang-kadang hari ni orang nak ajak orang, boleh kita, kau pergi ikut guru aku. Guru aku senang je, kita pergi belajar ni. Guru aku mengajar di ujung-ujung kampung ni. Bila dah belajar, senyap je, jangan tanya apa-apa. Ikut je apa yang guru aku buat. Tu kita kena siasat lah, kena ambil tahu lah. Takut kita ikut sama dengan ajaran sesat ni. Tapi dalam bab ni Allah Ta'ala ceritakan kisah Nabi Khidir dan juga Nabi Musa AS, sebab nak cerita bahawa ilmu yang ada pada Nabi Khidir ni ilmu yang luar biasa, yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Khidir AS sahaja. Yang ilmu ini tiada pada Nabi Musa. Maka Nabi Musa tidak mengetahui perbuatan Khidir itu merupakan satu daripada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dia tegur. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi kita tengok pada ayat seterusnya, pada ayat yang ke-72. Qala alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Maka setelah Nabi Khidir dah beritahu tadi, Nabi Khidir kata memang kamu tak akan boleh sabar bila belajar dengan aku. Kamu tak akan boleh sabar. Sebab tu Nabi Khidir kata dalam ayat yang ke-72 ni, maka dia yakni Khidir, yakni Khidir alaihissalam. Tapi dalam Al-Quran, dalam suratul Kahfi, dia tak sebut nama Khidir ni. Allah Ta'ala hanya sebut dia berkata sahaja. Cuma Nabi Khidir ni mana kita dapat nama dia? Daripada hadis Nabi SAW yang Nabi cerita dalam hadis Bukhari tu. Maka Khidir berkata, tidakkah aku telah bagi tahu kepada kamu bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dapat bersabar bersama denganku. Nabi Khidir dah cakap dah. Awal-awal dia dah cakap kamu tak akan boleh sabar dengan aku. Sebab apa dia tak boleh sabar? Sebab ilmu yang ada pada Khidir dengan ilmu yang ada pada Nabi Musa itu bertentang. Ilmu Nabi Musa yang mana yang kita seperti mana yang kita faham yang kita belajar hari-hari. Buat salah tu satu dosa. Buat salah satu dosa. Buat kesilapan yang biasanya benda tu menjadi satu dosa. Boleh buat tu. Sebab tu Nabi Khidir kata kamu telah melakukan satu kesalahan yang amat besar. Sebab merosakkan harta benda tu. Dahlah orang tu buat baik pada kita, bagi percuma, tiba-tiba kita tak membalas jasa dia pula. Tak maksud orang kata tak bagi bunga, dia balas dengan tahi, contohlah. Pepatah Melayu sebut. Jadi tetapi dalam bab ini ilmu berbeza, ilmu yang berbeza.
Apa yang ada pada Khidir lain, yang ada pada Nabi Musa lain. Lepas tu dia Nabi Musa dia tegur berdasarkan ilmu yang ada pada dia. Nabi Khidir buat benda tu berdasarkan kepada ilmu yang ada pada dia. Maka ayat yang ke-73, Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku kerana kelupaanku, dan juga janganlah kamu membebaniku dengan sesuatu kesulitan di dalam urusanku. Okey, kenapa Nabi Musa alaihissalam sebut janganlah marah ataupun janganlah janganlah buang dia daripada jadi anak murid, ataupun janganlah tinggal dia. Sebab dia masih lagi nak belajar. Maka dia minta beri peluang untuk kali yang seterusnya. Sebab apa? Dia tak nak Nabi Khidir tinggalkan dia dalam keadaan dia sedang dibebani dengan kesulitan, dengan satu masalah. Sebab kenapa dia pergi belajar dengan Nabi Khidir? Sebab Allah Ta'ala suruh. Setelah mana kita bicara pada ayat yang ke-60 yang lalu, kalau kita ingat, ketika mana dia sampaikan syarahan ataupun dia sampaikan ceramah dia, sampaikan tazkirah, peringatan kepada umat dia. Selepas dia sampaikan ceramah tu, maka umat dia datang jumpa dengan dia, tanya dia, siapakah yang paling pandai dalam dunia ni? Maka Nabi Musa alaihissalam jawab berdasarkan ilmu yang ada pada dia, berdasarkan kepada pengetahuan dia. Sebab masa tu dia je Rasul. Dan kalau dia Rasul, dia jawab dia yang paling pandai, tidak ada masalah. Betul lah, sebab dia paling pandai masa tu, dia Rasul. Dan kalau dalam ranking Rasul, dalam ranking Nabi, 124,000 orang Nabi, dan Allah Ta'ala lantik daripada jumlah tersebut, lantik jadi Rasul seramai 315 orang Rasul. Daripada jumlah tu pula dia tersenarai dalam 25 orang. Daripada 25 orang dia tersenarai juga dalam 5 orang yang dipanggil Rasul Ulul Azmi. Daripada 5 orang tersebut, dia yang ketiga. Maknanya kalau dia cakap dia paling pandai, betul lah. Maka oleh kerana dia berkata demikian, maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada dia bahawa ada orang lagi yang lebih pandai. Maka Allah Taala perintahkan dia pergi belajar. Maknanya bila Allah Taala perintah dia pergi belajar, maka dia nak kena belajar sungguh-sungguh dan nak kena tahu ilmu yang dia tidak ada tu. Maka bila dia tegur Nabi Khidir alaihissalam tadi, maka bila Nabi Khidir cakap balik pada dia, sudah pasti kamu tidak akan boleh bersabar. Bila kamu tak akan boleh bersabar dengan bersamaku. Bila Nabi Khidir cakap macam tu, baru dia teringat balik. Oh, tadi dia janji dia akan bersabar. Tadi dia janji, dia kata mungkin kamu akan dapati aku di kalangan orang yang sabar. Tapi bila tengok Nabi Khidir buat macam ni, dia tu tegur. Lepas tu bila Nabi Khidir dah sebut macam tu, maka dia minta diberi peluang untuk kali yang kedua, untuk dia selesaikan bebanan yang ada pada dia tu. Maknanya ilmu yang belum dia ada. Itu sebagai motivasi untuk orang yang nak belajar. Maknanya kalau gagal sekali orang belajar ni, anak-anak kita kalau masuk sekolah, belajar di sekolah, gagal sekali di sekolah tu bukan bererti gagal selama-lamanya. Maksudnya dia kena usaha, cuba lagi. Ambil SPM kali pertama mungkin mungkin gagal, bahasa Melayu tak lulus dan sebagainya. Ada peluang kedua untuk kita ambil. Tapi jangan nak mengharapkan bila kata SPM boleh ambil kali kedua, kita nak ambil yang kali kedua. Kena hadapi yang pertama tu dengan betul dulu. Kecuali kalau gagal, barulah pergi pada ulangan yang kedua. Yang pertama tu mesti selesaikan dulu. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu tekunnya Nabi Musa alaihissalam, dia minta untuk diberi peluang yang kedua, untuk belajar lagi dengan Nabi Khidir alaihissalam. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah antara
motivasi yang boleh kita jadikan kepada kita bagaimana seorang yang nak belajar. Nabi Musa ni dia di kalangan Rasul tapi masih lagi nak belajar. Dia dah banyak ilmu Allah Ta'ala beri kepada dia, semua melalui wahyu Allah Ta'ala, tetapi masih lagi tak cukup ilmu, masih lagi nak belajar. Kemudian ayat yang ke-74, ayat yang ke-74, maka berjalanlah keduanya, iaitulah sehingga keduanya berjumpa dengan seorang pemuda, atau dalam kurungan ataupun yakni ataupun budak, seorang pemuda ataupun budak. Sebab kalau ayat ulai ni maksudnya budak lah. Maka Khidir pun membunuhnya. Khidir bunuh budak tadi. Khidir bunuh budak tadi. Musa berkata, mengapa kamu membunuh pemuda ini? Bukankah kerana dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu perkara yang amat mungkar. Okey, maka bila mana dia teruskan berjalan, bila Nabi Khidir alaihissalam beri peluang yang kedua, dia terus lagi berjalan berdua. Bila berjalan sampailah satu kampung. Bila sampai satu kampung ni dia baru sampai. Maknanya bila baru sampai ni dia tak kenal siapa yang ada kat kampung tu. Tiba-tiba jumpa budak, dia terus bunuh budak tu. Jumpa budak bunuh tu. Tak ada usul peksa ataupun tak ada siasat budak ni kenapa, budak ni datang daripada keluarga mana, budak ni ada buat salah ke tak, tiba-tiba datang bunuh budak tu. Maka bila Nabi Khidir alaihissalam bunuh budak ni, sekali lagi Nabi Musa alaihissalam tak boleh tahan sabar. Sebab perbuatan bunuh ni perbuatan mungkar, perbuatan yang salah. Maka Nabi Musa pun tegur kepada Nabi Khidir alaihissalam, kenapa kamu bunuh budak ni, sedangkan budak ni bukan bunuh orang, ataupun budak ni bukan ada buat salah dengan orang, bunuh budak lain. Kalaulah budak ni bunuh orang, maka bolehlah kamu jatuhkan hukuman qisas ke atas dia. Maknanya hukuman bunuh balas bunuh balik. Tapi kamu tak kenal budak ni, tak tahu siapa, tiba-tiba kamu bunuh dia. Maka ini adalah kamu telah melakukan perbuatan ataupun melakukan satu perkara yang mungkar, yang sebesar-besar kesalahan, membunuh orang. Jadi kali kedua Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam ni dia seorang rasul. Bila mana bunuh ni satu kesalahan lah. Kalau pada kita orang biasa, orang awam macam ni, kalau tiba-tiba orang kawan kita bunuh orang, takkan kita nak biar je, mesti kita tegur dia. Kita mesti tegur. Sebab seorang sahabat yang baik, kawan yang baik, dia mesti tegur perbuatan kawan dia silap. Tapi kalau kawan buat silap, dia terus ikut, dia sokong, itu yang tak betul. Kawan salah, kita tegur dia. Sebab kita dengan kawan kita ni nak jadi seperti tangan. Tangan ni walaupun duduk sebelah-sebelah, duduk jauh-jauh, tapi boleh sekali, boleh kita tarik dia sekali. Kita nak sama-sama masuk dalam buat ibadat sekali, masuk syurga pun nak sekali. Kita tak nak jadi macam saya sebut, macam jadi telinga berjalan sekali pergi ke mana-mana, tapi tak boleh bersatu, tak boleh rapat sebelah-sebelah. Makanya bila mana Nabi Musa melihat yang kesalahan dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam, dia tu tegur, itu salah, perbuatan bunuh tu salah. Sebab Nabi Khidir ni tak kenal pun budak tu siapa, dan budak tu bukan ada pernah membunuh orang lain. Jadi dia terus bunuh, itu satu kesalahan. Tapi bunuh bukan bunuh yang menyeksa, bunuh potong tangan dulu, potong kaki, dia terus bunuh yang mati terus. Seperti mana yang kita diajar untuk sembelih binatang yang terus pisau, gunakan pisau yang tajam apa semua, yang terus mati dia.
yang tidak menyeksakan dia. Maka ilmu yang ada pada Nabi Musa salah benda tu, maka dia tegur. Sebab tu dia bila dia tak boleh tengok. Seorang nabi dan seorang rasul ni dia tak boleh tengok benda maksiat ataupun benda yang mungkar berlaku depan dia, dia tu tegur. Ini satu benda yang harus kita ambil teladan ni, ambil belajar. Bila mana benda-benda yang tak elok berlaku kat kita, maka kita kena tegur. Kita kena tegur supaya terutama kita ni sebagai pemimpin dalam keluarga kita, tegur dalam keluarga kita kalau ada yang tak semayang, ada yang tidak menutup aurat, ada yang melanggar syariat, melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi tanggungjawab tegur. Maka kita bila dah tegur dalam keluarga kita, tegur dalam masyarakat kita, tegur dalam masyarakat, barulah tegur dalam kawasan ke tempat yang kita boleh tegur di bawah kekuasaan kita, maka barulah masyarakat akan hidup aman damai, akan jadi hidup tenteram. Barulah disebut bardatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara satu kawasan tempat tersebut bila mana masyarakat dia melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ni untuk menjadi pengajaran kepada kita. Kita yang baca ni, kita ambil pengajaran dia bahawa kita kena tegur bila melakukan kesilapan dan kesalahan, walaupun kawan baik kita, walaupun dia kawan baik kita. Apatah lagi Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni, Nabi Musa anak murid, Khidir guru. Guru buat salah pun ditegur. Ditegur. Maknanya itu satu benda yang kita kena belajar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang ke-75, maka dia berkata, dia ni maksud Nabi Khidir alaihi salam pun berkata, Nabi Khidir ulang balik ayat yang sebelum daripada ni. Maka dia kata, bukankah sudah aku katakan kepada kamu bahawa kamu tidak dapat bersabar bila mana bersamaku. Tak boleh sabar. Maknanya Nabi Musa dah beritahu, Nabi Khidir dah beritahu lah, takkan boleh sabar. Takkan boleh sabar. Maka ayat yang ke-76, Nabi Musa berkata, kalau aku bertanya kepadamu sekali lagi, kalau aku bertanya kepadamu sekali lagi selepas ini, maka kamu bolehlah menghalang aku daripada mengikutimu. Sungguhnya kamu sudah cukup memberi keuzuran, yakni beri peluanglah, keuzuran memberi peluang kepadaku. Untuk kali yang kedua setelah Nabi Khidir alaihi salam tegur Nabi Musa alaihi salam, bukankah aku kata kamu tak akan boleh bersabar dengan aku, tak boleh sabar? Maka bila kali yang kedua ni kena tegur, maka Nabi Musa alaihi salam telah cakap, beritahu dia nak minta peluang kali kedua ni. Dalam masa yang sama dia bebani diri dia sendiri. Maknanya walaupun dia minat nak belajar ilmu tu, memang dia nak belajar sungguh-sungguh, tapi dia kata sekiranya kalau aku tanya lagi sekali, maka pada masa tu kau boleh halang aku daripada ikut. Maksudnya kau dah tak payah ajar aku dah, boleh buanglah aku daripada anak murid kau. Maksudnya bahasa mudahnya gitulah. Sebab apa? Sebab apa Nabi Musa cakap itu? Nabi Musa kata, sebab engkau telah memberikan peluang beberapa kali kepada aku. Dah bagi peluang dah. Tapi aku tanya juga, aku tegur juga. Maknanya untuk kali ni, kalau kali ketiga ni kalau aku tanya lagi, maknanya cukuplah. Sekadar tu saja. Maknanya aku dah tak akan minta lagi peluang untuk kali keempat. Maknanya cukuplah sekadar tu saja. Tapi kalau kita lihat kepada Allah Ta'ala nak ceritakan ayat ni, Allah Ta'ala nak sampaikan sebenarnya tindakan Nabi Musa adalah betul dari sudut syariat. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam, satu benda yang ilmu tu yang hanya ada pada Khidir alaihi salam saja. Sebagai kesimpulannya ialah, pertama sekali bila mana kita nak belajar,
perlu ada kesabaran. Yang pertama, dia ada kesabaran. Memang dugaan kalau orang nak belajar ni, kadang-kadang nak pergi ke masjid, nak pergi ke surau ke, macam-macam dugaan, cabaran ada untuk belajar. Tengah-tengah belajar, tambahlah kita siang bekerja, malam letih, mungkin masa belajar tu ngantuk dan sebagainya. Macam-macam cabaran dan dugaan. Tapi kesabaran tu mesti ada. Nak belajar ni kena ada kesabaran dia. Yang keduanya, bila mana kita nak belajar, kita kena ada guru, kena cari guru. Macam mana Nabi Musa AS kena cari Nabi Khadir, kena cari guru dia belajar. Yang ketiganya, apa yang diajar oleh guru tu, kalau kita rasa bertentangan dengan apa yang kita ada, ilmu ilmu pengetahuan, yang maklumat yang sedia kita ada ni, pengetahuan sedia ada kita ni bertentangan, maka kita boleh tanya, boleh tegur, boleh bersoal jawab dengan dia. Maksudnya sebab kalau mana benda yang dilakukan itu bertentangan ataupun memang tak sesuai, tak selari dengan rukun syarak, maka kita boleh tegur, boleh tanya. Tapi yang keempatnya, dia ada adab-adab dia lah. Ada adab, mesti jaga adab, batasan. Sebagai orang murid dengan guru, dia kena ada adab dia. Sebab nak berkatnya ilmu tu, dia mesti ada adab dia. Kita tengok bagaimana Nabi Musa AS dengan Nabi Khadir AS betapa menjaga dan memeliharanya akhlak dan juga adab Nabi Musa ketika mana nak bertanya ataupun dan sebagainya. Walaupun dalam masa yang sama dia tegur, tapi tegur dengan penuh berkhidmat. Dan juga kemudian yang kelimanya, dia mengaku kesilapan dan kesalahan dia. Apa yang bila mana Nabi Musa kata, Nabi Khadir kata dia takkan sabar, dia mengaku dia tak sabar, tapi dia minta diberi peluang yang kedua. Maksudnya di sini, walaupun tak boleh untuk yang pertama dah gagal, bukan bermakna gagal selama-lamanya. Boleh ulang, boleh teruskan lagi. Kehidupan ni boleh diteruskan lagi. Maknanya kalau gagal dalam kehidupan, bukan makna kita gagal terus. Kena bangkit daripada kegagalan tersebut. Dan biasanya orang yang jatuh dengan kegagalan yang pertama, dia terus bangkit, dia akan lebih berjaya daripada sebelum daripada ni. Sebab kegagalan tersebut telah mengajar dia, untuk lebih membangun dan terus maju ke depan, terus maju jaya dalam kehidupan dia. Dan insya-Allah, mudah-mudahan kalau orang yang ada ilmu ni, di dunia dia bahagia, di akhirat dia tentu bahagia. Dunia dan akhirat bahagia untuk dia. Jadi saya kira sekadar tu saja yang dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil bersama. Yang baik itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang kelemahan datang daripada diri saya sendiri yang serba dengan kekurangan dan juga kelemahan, saya mohon kepada tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para abaik untuk memberi teguran dan tunjuk ajar sekiranya terdapat kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian saya sebentar tadi. Terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain-lain kesempatan. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tidak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.